Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan bercakap pasal penunggang agama. Okey, pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video penunggang agama aku yang sebelum ni. So hari ini aku akan bercakap pula pasal sequel penunggang agama yang mana dah ditayangkan pada hari ini 20 hari bulan. Bukan, semalam ke? Semalam lah, lebih kurang lah kan, semalam hari ni. So aku dah selesai tonton filem ni. Filem ni berduration lebih kurang 1 jam 18 minit. Pendek sahaja tapi aku rasa cukup lah kot. Sebab aku rasa kalau kata filem ni melirik panjang sangat, ianya takkan sampai dengan kuat kot dekat aku punya feel kan. Okay, so kita akan bercakap pasal filem sequel ni. Tapi sebelum tu, terima kasih kerana subscribe, terima kasih kerana like, komen ke apa ke kan. Terima kasih. Kita intro dululah. Okey, Penunggang Agama 2. Okey, merupakan sebuah filem yang berkontinuiti daripada filem yang pertama. Dia lebih kurang, bila aku tonton Penunggang Agama 2 ni, aku tak faham. Aku rasa Syafiq patut letak Penunggang Agama Part 2. Dia mungkin dia nak pinjam vibe ataupun style promotion It. Macam tu. It chapter 1, It chapter 2. So Penunggang Agama chapter 2 ni berkisar tentang di mana selepas dalam filem pertama lah kan, di mana Nasir Billah Khan pun dah mati, dia pemuja syaitan apa semua. Dan kemudiannya dalam filem ni Ustaz Amir yang mana seorang seorang pekerja di hospital, akhirnya menjadi Tok Bomo. Bukan Tok Bomo lah, macam pakar perubatan tradisional. So kisah dia memang kita tahu dah apa yang berlaku dekat hujung Penunggang Agama yang pertama tu, di mana isteri kepada watak Nasir Billah Khan tu tak balas dendam atas apa yang terjadi dekat dalam filem pertama. Tapi dalam filem ni, walaupun plot itu yang menjadi tunggak, menjadi akar kepada filem ni cuba untuk widekan dia punya penceritaan dengan adanya elemen-elemen tentang watak pederi, tentang elemen berlainan agama, tentang saling menghormati antara agama yang lain. Lepas tu cerita pasal Ustaz Amir sendiri, yang mana dia dah start to be a penunggang agama. Maksudnya kita nampak vibe yang Nasir Billah Khan, tapi kali ni dalam diri Zul Arifin. So benda dia macam agak terlalu banyak elemen yang dimasukkan dalam filem ni. Tapi fokus dia ialah tentang watak isteri Nasir Billah Khan tu, dia nak balas dendam. Dan kemudian tentang kehilangan seorang budak ni yang dikaitkan dengan benda balas dendam ni lah. Okay, first of all, aku nak cakap yang Penunggang Agama 1 dan Penunggang Agama 2 ni harus dilayan secara double. So kalau siapa yang tengok filem ni, aku rasa mesti tonton yang first, sebab filem ni tak boleh berdiri dengan sendiri. Sebab apa yang berlaku dalam filem ni adalah kesan daripada filem yang pertama. Dan aku rasa Penunggang Agama 2 ni adalah satu definisi yang jelas tentang apa itu penunggang agama. Sebab kita duk tunggu kan dalam filem pertama, apa yang menunggang agama sangat kan. Kalau kita nak tafsirkan Jalaluddin Hasan pula, Nasir Billah Khan tu sebagai penunggang agama, aku rasa definisi itu tak sampai. Tapi bila filem ni dibuat yang nombor 2, yes, dalam ni barulah wujud penunggang agama. Aku tak tahulah, mungkin definisi penunggang agama bagi orang lain tu lain. Tapi aku nampak yang dalam filem ni, dia nak jawab bahawa yes, Zul Arifin ialah watak yang menunggang agama. Itu ialah real. Kalau dalam filem yang pertama, dalam Nasir Billah Khan punya watak, itu mungkin tak adalah menunggang agama sangat pun. Ini lebih kepada watak-watak yang bermain dengan ilmu hitam apa semua kan. Filem ni first half dia macam, aku tengok macam agak serabut. First half dia macam set piece sana, set piece sini, dengan elemen seram dia yang cuba nak di-compress masuk dalam tu dengan elemen mimpi. Macam terlalu banyak, macam kenapa bila dia nak seram je mimpi, dia nak seram je mimpi. Dan elemen seram tersebut dia macam style dan vibe filem-filem Samsul Yusof.
Macam tu. Dan aku tak tahulah sebab feeling aku tonton filem ni, dia sangat-sangat menghampiri filem-filem seram arahan Samsul Yusof. Walaupun filem ni ialah diarahkan oleh Syafiq Yusof. So dia punya vibe tu nak menghampiri situ. Dan aku tak faham kenapa Syafiq tak boleh tampil dengan vibe seram dia yang bagus, yang fresh seperti mana aku menonton filem Misteri di Laila. So benda tu macam tak sampai lah. Macam aku okey je dengan babak seram tu, tapi kalau semua keseram-seram tu berlaku dalam mimpi, berlaku bukan in real world, so benda tu macam saja nak memanjangkan benda yang tak patut lah. Tapi throughout the first punya part of this movie, cerita ni dah start nak balance tau. Aku macam nak tengok filem ni dia nak pergi ke mana, dan akhirnya filem ni dia pergi ke pengembangan watak Amir, which is very good, yang mana aku suka sebab kita dah nampak dah bahawa Amir ni dia start mula-mula tu dia start jadi bomo dengan ikhlas, dengan niat dia nak bantu orang. Tapi bila dia start nampak riak tu, dekat situ dia dah start nak show. Kita nampak lah filem ni dah start jumpa jalan. Dia macam awal-awal tu macam tak tahu nak pergi mana. Dia pergi sini, pergi sana, pergi sini. Okay, dan bila dia dah pertengahan tu, okay, the show is about Ustaz Amir. Dan benda tu dijalinkan dengan bagus. Dan aku rasa filem ni aku tak kisah sangat pun kalau filem ni tidak ada elemen seram, sebab aku rasa filem ni is not totally 100% filem horror, tapi lebih kepada filem dakwah Islamiah pula. Dakwah Islamiah, dakwah Islam. Okay, yang paling penting sekali nak educate people tentang kalau kita nak buat sesuatu, nak buat sesuatu pasal agama ni, nak menubat orang ke apa ke, lebih baik ikhlas. Dan bila kita orang dah start puji, orang dah start orang dah start puji-puji, bagi duit saya ikhlas apa semua, kita jangan riak. Tu sajalah message dia yang aku rasa quite good. Sebab through the end of this movie, kisah revenge pasal watak isteri Nasibillah Khan tu seakan-akan hilang, dan dia jadi watak kisah sampingan je. Dan the whole movie is just about watak Zul Arifin, yang mana difokuskan dekat situ. Dan memang kalau kita tengok dalam filem ni, penunggang agama dia memang 100% fokus dan dekat watak Zul Arifin, dan seakan-akan lupa dengan pelbagai masalah-masalah yang berlaku dekat dalam filem tu. Macam kita ada masalah pasal budak hilang. Okay, budak hilang, sepatutnya aku harapkan yang kisah budak hilang ni adalah core, dia punya basis of this movie. Mungkin ada penglibatan daripada polis, macam kalau tengok dalam Misteri di Laila kan, ada watak Roshamno. So kalau ada watak polis, watak kisah-kisah penghilang pula, watak-watak tentang kisah-kisah hilang budak ni apa semua akan lebih bagus. Tapi walaupun kisah ni pasal budak hilang, dia tidak ada penglibatan polis, dan benda tu macam atas angin je, macam biasa-biasa macam tu. Aku pun tak pernah faham sangat lah kenapa kisah tentang budak hilang ni tidak ditekankan dengan begitu dalam, tidak dikemaskan dengan baik. Dan kemudiannya ada pula elemen yang aku rasa mengganggu sedikit, sebab dia macam terlalu banyak nak diceritakan. So benda tu macam mengganggu sikit. Tapi aku rasa tak banyak lah kan. Macam isu di mana antara Father Michael tu dengan Zul Arifin, pada aku mungkin lah idea Syafiq ni sebenarnya dia nak terapkan tentang moral, tentang kesamarataan. Bukan keselamatan, maksudnya saling menghormati antara agama, which is quite good. Yang mana aku rasa elemen tu bagus, menjadi penarik. Tapi Father Michael punya karakter is just macam lalu lalang muncul just untuk confront Zul Arifin, and then tidak ada ending yang begitu jelas tentang tu. Mungkin dia orang tak nak macam put too much tentang agama Kristian kan, takut kau jadi isu ke apa ke. Tapi aku rasa mungkin there is a better way untuk portray watak Father Michael ni, yang pada aku not bad. Sebab kelakonan Tony Yusof dalam filem ni antara tunggak lah. Sebab bila gandingan Tony Yusof dan juga Zul Arifin ni, aku cukup suka bila tengok dia orang punya confrontation. Macam especially scene dekat waktu Tony Yusof tu dapat surat
kan. Dan kemudiannya waktu awal-awal tu dekat ladang teh, lepas tu ada beberapa scene lagi yang dekat gereja tu, yang dia pergi waktu Tony Yusof edar kertas tu. Scene tu bagus tapi tidak dikembangkan dengan baik. Dia macam mana cakap, macam at first mungkin dia orang nak fokus kepada Zul Arifin, lepas tu macam okey, watak ni terlalu pendek kot, lepas tu kita kembangkan, tambah lagi dengan Tony Yusof. So dia terlalu meriah dan benda tu macam mengurangkan kekuatan filem ni dan menjadikan beberapa elemen gagal untuk diperjelaskan dengan baik. Okey, tapi aku rasa aku boleh abaikan lah beberapa bahagian yang aku rasa macam tunggal langgang, macam serabut, macam sengaja digunakan untuk memanjangkan filem ni. Sebab aku rasa the core of this movie ialah Zul Arifin sendiri, dan apabila watak Zul Arifin tu sendiri di akhir filem di confrontkan, dipulaskan dia punya karakter tu menjadi sampai terlalu angkuh sehingga dia akhirnya nak menjadi macam watak Nasir Billah Khan. Dekat situ message dia jelas. Okay, dan aku rasa walaupun filem ni dia punya konsep tentang menghormati agama tu macam loose sikit, macam tak sampai. Lepas tu kisah budak-budak hilang tu macam tak sampai. Tapi idea pasal being riak, menjadi takabur, menjadi bongkak kan, itu aku rasa message dia cantik. Okay, message dia sesuai, message dia bagus, dan aku rasa walaupun benda-benda tu macam ada banyak benda mengganggu, filem ni bertajuk dia pasal penunggang agama kan. Jadi okey lah, not bad. Bagi aku filem ni kalau siapa yang nak layan, okay, filem ni memang filem yang adalah pro and con dia. Aku lebih mengemari yang pertama, tapi filem ni pun ada kekurangan dia dan kelemahan dia. It's not a good movie yang the best punya daripada Syafiq, tapi the way Syafiq tell us penunggang agama ni adalah sesuatu yang sangat-sangat fresh lah. Sebab apa? Sebab aku rasa filem ni antara filem yang sangat pelik. Sebab dalam filem pertama kita dah memang tahu dari awal-awal Nasir Billah Khan tu jahat. Okay, tak ada watak-watak yang dia nak foreshadow, lepas tu dia twist kat ujung Nasir Billah Khan. Tak, memang kita tahu dah Nasir Billah Khan tu jahat since the beginning. So same goes with this movie. Syafiq kekalkan momentum yang sama. Sebab kita tahu dekat awal-awal tu kita tahu dah watak yang colek watak yang colek budak tu ialah isteri kepada Nasir Billah Khan. Tapi dia macam nak try to push our mind. Okay, nak push our mind untuk katakan yang sebenarnya bukan watak isteri Nasir Billah Khan tu yang colek, tapi sebaliknya ialah paderi tu. So benda tu macam tak menjadi, dan memang aku rasa aku rasa memang sengaja dibuat macam tu kot. Dan tak tahulah kalau aku harapkan twist tu, tapi rupanya Syafiq twistkan benda yang lain, benda yang aku tak expect, iaitu watak Datuk Rahim Razali tu yang tengok sendirilah apa dia punya twist tu. Dan benda tu pada aku adalah satu yang sangat-sangat bagus lah. Aku rasa tak, walaupun tidak hebat, tapi still ada kualiti dan message penunggang agama tu sampai berbanding filem pertama. Filem pertama kita nampak sangat kan penunggang agama tu macam mana. So ini penunggang agama kedua ni, the complete package, baru kita nampak penunggang agama. Kalau kata kita nak compress penunggang agama 1 dan penunggang agama 2 tu dalam satu movie, okay, sebenarnya the story is not about Nasir Billah Khan punya karakter, tapi sebaliknya ialah Zul Arifin itself. Okay, so itu sahajalah pendapat aku. Kalau nak cakap pasal visual, kita dah faham lah, Syafiq punya style memang sangat-sangat cun, visual sangat-sangat cantik. Cuma dalam filem ni lebih banyak terarah kepada elemen horror dalam filem Munafik. Dan even rumah dalam filem ni pun rumah yang sama dengan filem Munafik. So benda tu tak tahu nak kata lah, aku macam feel macam tak sedap lah. Sebab kita tengok filem Syafiq so have their own his own punya style of horror. Macam kita tengok Misteri di Laila kan. Tapi bila dalam filem penunggang agama ni, Syafiq cuba untuk tiru Syamsul Yusof punya style, benda tu macam tak cantik. Aku harapkan dia buat something yang horror yang dia punya. Sebagai contoh macam James Wan, dia memang kita tahu dah style dia macam mana. So orang lain tak copy kan. So benda tu je lah yang aku rasa perlu penambahbaikan. Berbelit-belit pula aku ni. Okay, so itu sajalah. Boleh tonton filem ni dekat Astro First, RM15. Aku rasa tak rugi kot. Walaupun first half tu dia macam celaru sikit, tapi aku rasa
filem apa pun aku rasa yang tak perfect, tapi as long as the message is there, kita dapat sesuatu, kita dapat pengajaran yang bagus, aku rasa filem tu bagus lah kan. Okey, itu sajalah review aku berkenaan dengan filem Penunggang Agama. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.